Assalamualaikum dan hai semua. Xiaomi pada bulan Januari lalu dah lancarkan siri telefon terbaru Redmi Note 13. Macam biasa, ada beberapa model yang disediakan dalam siri ni dan varian tertinggi adalah Redmi Note 13 Pro Plus. Untuk model Pro Plus kali ni, Xiaomi ada naik taraf model terbaru ni walaupun harga pelancaran masih kekal sama macam model dulu. Ia kini ada skrin melengkung AMOLED, kalis air dan debu IP68 serta ada juga kamera 200MP yang Xiaomi kata ada keupayaan zoom lossless. Redmi Note 13 Pro Plus ni dah dilancarkan Januari PAS di Malaysia pada harga bermula RM1,599. Jadi adakah penawaran terbaru Redmi Note 13 Pro Plus ni lagi baloi dari pesaing sedia ada pada harga bawah RM2,000? Di sini saya akan kongsikan ulasan penuh saya mengenai Redmi Note 13 Pro Plus. Okey, untuk mulaan, saya nak cerita tentang rekaan Redmi Note 13 Pro Plus ni. Dari luaran, ia masih lagi nampak macam telefon dalam siri Redmi Note, tapi reka bentuknya dah diperbaharui. Dekat belakang dia ada dua modul kamera yang lagi besar. Dan belakang pula menggunakan kemasan plastik glossy, warna putih dengan ada dua tona pada bahagian atas dan bawah telefon. Tapi walaupun panel belakang ni berikan estetik yang cantik kan, kemasan plastik glossy ni rasa agak licin dalam tangan. Disebabkan glossy juga, kesan cap jari tu ada tapi sebab warna putih, kesan cap jari tu taklah terlalu jelas. Kalau tengok dekat sisi telefon ni, ia hadir dengan rekaan panel belakang dan skrin melengkung. Jadi, bingkai Redmi Note 13 Pro Plus ni sangatlah nipis. Dan kalau pegang tu, saya kena hati-hati sikit sebab ruang untuk nak genggam terhad. Lepas tu, tambah pula dengan tekstur panel belakang licin, jadi lebih baik saya rasa guna casing. Tapi apapun, keseluruhan binaan Redmi Note 13 Pro Plus ni rasa cukup kualiti. Di bawah telefon, macam biasa terdapat port pengecas USB-C, slot card SIM dan speaker. Jack audio 3.5mm tak ada. Pelik juga sebab model Note 13 yang lain semua ada. Model Pro Plus je tak ada. Tapi selain ada unit speaker dekat bawah telefon ni juga ada speaker dekat atas telefon dan earpiece yang menembak bunyi ke hadapan. Jadi speaker stereo dekat telefon ni memang cukup lantang dan bagus untuk tengok YouTube atau gaming. Itu jadikan sebagai telefon sekunder, telefon pertama untuk anak atau pekerja gig macam e-hailing yang nakkan telefon murah. Bukan takat untuk kegunaan asas je, telefon bawah RM600 pun ada yang sesuai untuk gaming, ada NFC dan satu naik taraf terbesar Xiaomi bagi dekat model ni, ia sekarang ada tahap kalis air dan debu IP68 berbanding model sebelum ni yang hanya ada IP53. Ini juga telefon Redmi Note pertama ada ciri ni dan macam kita tahu, IP68 ni banyak ada dekat telefon flagship je. Kelebihan IP68 ni tak ada habuk yang boleh masuk dan telefon boleh direndam sehingga kedalaman 1.5 meter. Selain itu, fungsi lain yang Redmi Note 13 Pro Plus ni ada ialah NFC. Nak top up kad Touch 'n Go memang boleh dan lepas tu, ia juga ada IR Blaster. Boleh gunakan untuk kawalan macam remote TV atau aircon. Pemeran yang digunakan pada Redmi Note 13 Pro Plus ni adalah jenis melengkung 6.67 inci. Ia ada bezel nipis, tapi kalau tengok dengan teliti, dagu dia sedikit tebal. Walaupun sebenarnya taklah ketara. Ini bukan satu masalah lah sebab kalau sekali tengok memang nampak sekata je. Panel pemeran yang digunakan adalah jenis AMOLED, jadi warna pada panel skrin ni memang cantik, terang dan image juga nampak tajam dan jelas. Untuk pergerakan macam tengok YouTube, scroll TikTok atau main game memang cukup baiklah. Tak ada apa yang nak diadukan. Selain itu, kandungan dekat skrin pun bergerak lancar sebab skrinnya sokong kadar penyegaran 120Hz. Boleh letakkan untuk berubah automatik antara 60Hz atau 120Hz untuk jimat tenaga. Ia akan ubah berdasarkan kandungan yang dipaparkan. Bila guna dekat kawasan cahaya terang pun okey sebab skrin ni ada kecerahan puncak cukup tinggi. Satu ciri menarik pada panel ni kan, ia ada sokong Always On Display AOD. Tapi sebenarnya bukanlah always pun dan hanya boleh menghidupkan skrin untuk masa 10 saat saja sebelum ia padam. Ini sebabkan telefon ni tak ada ciri kadar penyegaran adaptif 1 hingga 120Hz macam yang ada dekat telefon flagship lain. Walau bagaimanapun, kalau ada benda yang nak diadukan pada skrin Redmi Note 13 Pro Plus ni, sebab skrin dia ni melengkung kan, saya kerap tersalah tekan dekat bucu sisi skrin masa tengok YouTube atau gunakannya secara umum lah. Lepas tu, ia juga tak tawarkan fungsi untuk kurangkan sensitif pada bucu skrin macam yang ada dekat telefon Infinix Zero 35G yang saya review sebelum ni. Sokongan pengimbas cap jari juga ada dalam skrin dan ia dapat berfungsi dengan pantas untuk cam jari masa membuka telefon dan lagi bagus sebab boleh mengecam jari walau jari sedikit basah. Antara perkara yang ditekankan Xiaomi untuk siri Note ni, lebih-lebih lagi untuk Redmi Note 13 Pro Plus kali ni adalah pada bahagian kamera dia.
Ia dilengkapi dengan kamera utama dengan resolusi besar 200 megapiksel. Dua lagi kamera adalah kamera ultra lebar 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Tak ada kamera telefoto. Kamera 200 megapiksel ni sebenarnya resolusi sama yang terdapat dekat Redmi Note 12 Pro Plus sebelum ni. Tapi Xiaomi kata ia kini berupaya untuk zoom lossless sampai 4 kali. Tawarkan kualiti seakan zoom optikal. Jadi betul ke apa yang didakwa Xiaomi ni? Masa saya cuba sendiri, takaman gambar zoom lossless 4 kali ni memang nampak jelas dan tak nampak macam gambar yang di zoom pun. Walaupun jauh, bangunan dalam gambar masih boleh dilihat dengan jelas termasuk untuk tekstur bangunan. Kalau bandingkan dengan tangkapan 200 megapiksel yang kemudiannya di crop, hasil dan kualiti image tak adalah jauh beza. Perkataan dan tekstur bangunan juga masih ada kualiti image yang sama, tapi beza dia terletak dekat warna. Zoom lossless 4 kali ni nampak macam ada tona warna kuning sikit. Manakala gambar 200 megapiksel yang di crop pula ada hue berwarna biru kalau tengok betul-betul pada bahagian bangunan dan langit. Untuk zoom jauh, kamera ni sokong sampai 10 kali zoom digital. Macam yang dijangka, kualiti zoom sejauh ni tak adalah bagus sangat, tapi ia masih bolehkan anda nampak perkataan dan tingkat pada bangunan. Beralih kepada gambar portrait pula, tangkapan portrait berikan hasil yang cantik dan tahap bokeh yang dicipta juga bagus dan subjek diasingkan dari latar dengan baik termasuk pada helaian rambut halus. Untuk tangkapan gambar biasa pula, hasil yang diberikan cantik dengan warna nampak natural dekat dengan dunia sebenar dan image juga nampak jelas dan tajam. Sementara itu untuk situasi yang gelap, gambar malam juga dapat dikenali dengan baik. Boleh nampak butiran pada daun pokok di bahagian gelap. Tapi walaupun gambar malam sudah cukup baik, telefon ni ada juga mode malam dan hasil daripadanya ia proses lebih untuk cerahkan persekitaran gelap berbanding mode biasa. Jadi ini saya rasa lebih berguna untuk situasi yang memang tak ada pencahayaan langsung. Jika ada pencahayaan, mode biasa sudah cukup. Lebih menarik kan? Redmi Note 13 Pro Plus ni juga hadir dengan ciri Edit AI. Antara ciri yang ada kan, ia boleh padam orang dalam gambar dan boleh tambah bokeh dekat image lepas gambar yang ditangkap. Tapi hasil yang diperoleh taklah baik mana. Bagi gambar yang dipadam, kesan padam nampak tak berapa asli dan pelik sikit. Jauh beza dengan gunakan ciri edit Galaxy AI dekat siri Galaxy S24. Padam saja dekat gambar ada hasil jauh lagi baik sebab bahagian kosong yang diisi semula dalam gambar nampak lagi natural. Anda boleh lihat hasilnya dekat skrin. Macam mana pula untuk gambar yang ditambah bokeh? Okey, subjek tak dihasilkan daripada latar belakang dengan baik. Lagi teruk, gambar juga nampak macam ada kesan miniature. Jadi lebih baik tangkap je mode portrait berbanding ubah balik kemudian. Beralih pada kamera depan, ia gunakan kamera 16 megapiksel dan hasil daripada kamera depan ni juga agak baik. Gambar tajam dan warna kulit nampak natural dan cantik. Kamera depan ni juga ada mode portrait dan ia ada kualiti yang bagus macam tangkapan biasa. Bokeh yang ada juga cantik dan subjek diasingkan termasuk pada helaian rambut. Tapi masih tak sempurna sebab bokeh pada bahu baju tak dikabulkan sepenuhnya. Dalam masa sama, kamera utama Redmi Note 13 Pro Plus ni juga ada sokongan OIS dan EIS yang boleh rakam sampai 4K 30fps. Tapi kualiti video dari kamera ni macam kurang sikit. Walaupun 30fps, pergerakan dalam video jelas macam tak berapa lancar. Sementara itu, untuk uji OIS dia pula, saya rakam video masa berjalan dan video bergegar dengan teruk walaupun nampak kesan ia cuba untuk menstabilkan video. Ia juga ada mode steady dan kalau guna mode steady ni, video nyata lagi stabil tapi masih ada kesan gegaran masa berjalan. Saya boleh simpulkan yang OIS dan EIS dekat telefon ni ada hasil tak berapa bagus. Okey, Redmi Note 13 Pro Plus ni dipacu oleh chip MediaTek Dimensity 7200 Ultra 4nm. Chip ni dapat tawarkan prestasi cukup berkuasa untuk kegunaan harian. Nak lancar atau bergerak antara aplikasi, tak terasa perlahan dan memang sangat lancar. Walaupun tak diiklankan sebagai telefon untuk gaming, pada ujian saya ia boleh tampung keperluan gaming dengan sangat baik. Saya cuba main game berat macam Genshin Impact pun ia boleh kendalikan dengan lancar. Malah untuk tetapan grafik paling tinggi. Grafik masih cantik tapi kadang-kadang akan ada alami kejatuhan bingkai. Kalau nak betul-betul lancar, anda kena setkan grafik pada high dan 60fps. Tapi yang bagusnya, telefon ni ada fungsi game turbo untuk tingkatkan kadar bingkai supaya lebih tinggi masa gaming. Sebenarnya saya tak rasa ada banyak perubahan sangat pun kalau hidupkan macam ni. Tapi kalau dalam pergerakan laju, bingkai memang terasa sedikit laju. Nak aktifkannya boleh dibuat dengan melerit pada bahagian kiri atas skrin. So untuk main, telefon agak suam tapi taklah terlalu suam sampai jadikan telefon tak selesa untuk dipegang. Kepanasan ni juga tak ganggu prestasi telefon semasa gaming. Untuk ketahui lebih lanjut tentang prestasi pada telefon ni, di sini saya kongsikan ujian penanda aras yang Redmi Note 13 Pro Plus ni peroleh dalam Geekbench 6 dan juga 3D Mark. Maka ujian penanda aras yang telefon ni dapat lebih kurang macam apa yang chip Snapdragon 870 dapat.
Okey, untuk sistem operasi, Redmi Note 13 Pro Plus ni datang lengkap dengan sistem operasi MIUI 14. Nama je 14 tapi sebenarnya masih Android 13. Tapi nanti Redmi Note 13 Pro Plus ni juga akan terima kemaskini HyperOS berasaskan Android 14 juga. Jadi kalau anda tak suka MIUI 14 ni, anda boleh upgrade ke HyperOS yang lagi baru nanti. Keseluruhan pengalaman menggunakan sistem operasi ni tak ada apa yang nak dikeluhkan sangat. Prestasi lancar, ikon dan antara muka juga nampak kemas. Di halaman rumah, slide dari atas kiri ke bawah membolehkan pengguna untuk mengakses notifikasi, manakala kalau slide dari atas kanan pula akan membuka control center. Tapi apa yang saya tak berapa gemar, slide ke atas telefon ni ia akan bawa ke carian Google. Tak macam telefon Android lain yang menunjukkan keseluruhan aplikasi bila slide ke atas. Namun, walaupun saya kata tadi antara muka nampak kemas, sebenarnya ada banyak aplikasi bloatware dan game yang diprapasang dalam telefon. Tapi mujur ada yang daripadanya boleh dipadam. Tapi itu bukan isu paling teruk. Isu lagi teruk dekat MIUI 14 ni penuh dengan iklan dalam sesetengah aplikasi. Kalau nak tutup iklan ni perlu buka sesuatu aplikasi dan matikan dari situ. Jadi agak leceh. Macam saya kata awal tadi, Redmi Note 13 Pro Plus ni ada pengimbas cap jari dalam skrin. Tapi yang menariknya kan, pengimbas cap jari ni juga boleh berfungsi untuk ukur kadar nadi. Nak ukur boleh letakkan jari lama dekat pengimbas. Setakat saya uji, ia tunjukkan keputusan yang tak sama dengan ukuran dekat Apple Watch. Jadi walaupun ada, anda tak boleh percaya bulat-bulat pada pengukur ni. Bateri yang dilengkapi pada telefon ni adalah berkapasiti 5000 mAh. Kapasiti biasa yang anda boleh jumpa dekat telefon Android lain. Tapi prestasi bateri yang dapat ditawar telefon ni memang cukup bagus. Untuk pengguna biasa macam tengok YouTube atau guna kamera sosial, boleh tahan sampai akhir hari tanpa masalah. Kalau saya main Genshin Impact dalam masa 2 jam pun hanya makan bateri 35% saja. Tapi kan, selain ada jangka hayat bateri bagus, sistem pengecasan dia lagi bagus. Saya boleh kata macam ni sebab ia sokong pengecasan Hypercharge 120W. Mana ada telefon harga macam ni bagi pengecasan pantas lebih 100W. Xiaomi Dawa ia boleh cas penuh 100% dalam masa hanya 19 minit. Tapi dalam ujian saya memang dapat cas dengan pantas, tapi tak sepantas yang dia dakwa. Saya cuba cas walaupun dah matikan fungsi pelindungan pengecasan dan hidupkan boost charge. Boost charge ni untuk cas pada kuasa maksimum lah. Saya ambil masa 39 minit untuk cas dari 5% hingga ke 100%. Tapi walaupun begitu, ia masih kelajuan yang sangat memberangsangkan untuk telefon berkelas pertengahan. Bagi yang tertanya kalau ia ada ciri bypass charging atau tak, telefon ni tak ada. Tapi yang bagusnya, kepala pengecas 120W ada dapat dalam kotak sekali. Ada jimat dekat situ, tak perlu beli lagi. Secara keseluruhan, saya boleh katakan Redmi Note 13 Pro Plus ni antara telefon terbaik kelas pertengahan sekarang. Banyak penambahbaikan yang Xiaomi bagi untuk model Pro Plus kali ni. Dengan harga bermula RM1,599, sukar untuk nak saingi apa yang Xiaomi tawar dekat Redmi Note 13 Pro Plus. Rekaan ni cantik dengan skrin melengkung, lepas tu ada AOD, prestasi bagus, tambah pula diiktiraf kalis air dan debu IP68. Mana nak dapat dekat telefon lain kan? Lepas tu akan terima naik taraf sistem operasi terbaru HyperOS. Oh, tak lupa juga, sistem kamera dia ada kualiti baik dengan zoom lossless dan juga pengecasan pantas 120W. Jarang telefon lain ada keupayaan mengecas pantas begini, apatah lagi dalam lingkungan bawah harga RM2,000. Jadi, apa pendapat anda tentang Redmi Note 13 Pro Plus ni? Auto beli ke tak? Tapi kan kalau ada pesaing lain yang setaraf dengan Redmi Note 13 Pro Plus ni, ia adalah Xiaomi 13T. Kalau nak ikutkan dari spesifikasi, Xiaomi 13T sebenarnya masih mendahului. Ia ada chip lebih baik, sistem kamera Leica dengan telefoto dan skrin 144Hz. Tapi kelebihan Redmi Note 13 Pro Plus pula, ia ada resolusi kamera lagi tinggi, storan lebih besar 512GB dengan harga lagi murah dan pengecasan pantas 120W. Tapi mana-mana pun anda pilih, anda akan dapat HyperOS juga. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Kalau anda sukakan review dan video ni, jangan lupa tekan like dan subscribe saluran YouTube Search JBM. Jangan lupa untuk follow kami juga di semua platform media sosial kami di Facebook, X, Instagram dan juga TikTok. Baiklah, semoga berjumpa anda lagi di video akan datang. Bye!